Eksperimen kekuatan medan magnet bab 7 Sains tingkatan 2. Elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Sekarang kita lihat apakah tujuan eksperimen ini dijalankan. Tujuannya ialah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Yang pertama, kita lihat hubungan antara arus yang mengalir dengan kekuatan medan magnet. Apakah pernyataan masalah? Adakah arus yang mengalir mempengaruhi kekuatan medan magnet? Hipotesisnya ialah semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah bilangan lilitan gegelung. Yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi ialah arus. Dan yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas, bilangan jarum peniti yang ditarik. Apakah bahan-bahan yang diperlukan? Bahannya ialah jarum peniti, rod besi, dawai kuprum. Radas pula ialah bekalan kuasa arus terus, suis, ammeter, riostat, piring Petri, dawai penyambung, kaki retod dan juga pengapit. Prosedur eksperimen. Yang pertama, sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Yang kedua, hidupkan suis dan laraskan riostat untuk memperoleh arus 0.5 ampere. Yang ketiga, kira bilangan klip kertas yang tertarik pada rod besi. Yang keempat, ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan arus 1.0 ampere, 1.5 ampere, 2.0 ampere dan 2.5 ampere. Yang kelima, rekodkan pemerhatian dalam jadual. Kita sambungkan wayar penyambung daripada rod besi yang digulung dengan 10 lilitan dawai kuprum ke bekalan kuasa. Kita guna direct current. Saya guna 8 volt. Seterusnya sambung ke riostat. Seterusnya ke ammeter, ke suis. Dan wayar yang terakhir sambung dari suis ke rod besi. Amali yang kedua ialah mengkaji hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan kekuatan medan magnet. Pernyataan masalah, adakah bilangan lilitan gegelung mempengaruhi kekuatan medan magnet? Yang kedua, hipotesis, semakin banyak bilangan lilitan gegelung, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Apakah pemboleh ubah? Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah arus elektrik. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah bilangan lilitan gegelung dan pemboleh ubah bergerak balas, bilangan jarum peniti yang ditarik ataupun dalam amali ini bilangan klip kertas yang berjaya ditarik. Prosedur bagi kesan pertambahan bilangan gegelung. Yang pertama, sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah dengan 10 lilitan dawai kuprum. Yang kedua, hidupkan suis dan laraskan riostat untuk memperoleh arus 0.5 ampere. Yang ketiga, kira bilangan klip kertas yang tertarik pada rod besi. Yang keempat, ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan 20, 30, 40 dan 50 lilitan dawai kuprum. Yang kelima, rekodkan pemerhatian dalam jadual. Susunan alat radas dalam eksperimen B sama seperti eksperimen A. Yang berbeza hanyalah bilangan lilitan dawai kuprum pada rod besi. Nyatakan kesan pertambahan. A. Arus terhadap bilangan klip kertas yang tertarik pada rod besi. Bilangan klip kertas bertambah. B. Bilangan gegelung dawai terhadap bilangan klip kertas yang tertarik pada rod besi. Bilangan klip kertas juga bertambah.
Kesimpulan bagi eksperimen A, semakin bertambah arus yang mengalir, semakin bertambah kekuatan medan magnet. Kesimpulan untuk eksperimen B pula, semakin bertambah bilangan gegelung dawai, semakin bertambah kekuatan medan magnet. Cikgu, sebenarnya rod besi dalam eksperimen tadi tu dah jadi magnet ke cikgu? Saya tak berapa faham lah. Okey, cikgu terangkan sekarang ya. Okey, kamu semua tahu paku besi ni dia sebenarnya tidak ada magnet. Kalau pada asalnya kamu ambil paku dan letak klip kertas, dia tidak akan melekat atau tertarik. Sekarang, dawai kuprum tu digulung pada paku besi dan juga pada hujung kedua dawai itu menyentuh pada terminal bateri. Apa yang kamu perhatikan? Okey, bila sentuh, arus mengalir melalui dawai dan paku besi menjadi magnet. Klip kertas tertarik pada paku tersebut. Now remove the connection, iaitu dawai tidak lagi menyentuh bateri. Jadi arus tidak lagi mengalir melalui dawai dan paku hilang kuasa magnet. Klip kertas tidak tertarik pada paku lagi. Ini bermakna paku besi menjadi magnet selagi mana ada arus elektrik yang mengalir melaluinya. Inilah yang kita panggil elektromagnet, iaitu kesan magnet sementara sahaja. Kamu dah betul-betul faham ke tentang elektromagnet? Jadi sekarang kamu jawab soalan pengukuhan. Yang pertama, apakah yang anda faham tentang maksud elektromagnet? Yang kedua, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Yang ketiga, terangkan 3 kegunaan magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian.